Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin muslimat dikasihi Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu sekali lagi dalam sesi kuliah 7 minit ataupun ringkasan kultum di bawah kelolaan Fakulti Pengajian Peradaban Islam Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Ikhwatal Iman, kali ini anda bersama saya Ustaz Saifullah bin Samsuddin daripada Jabatan Pengajian Bahasa dan Linguistik Arab, Fakulti Pengajian Peradaban Islam. Saya bukanlah yang terbaik, namun dalam ruang yang ada ini, ayolah kita bersama meneliti beberapa perkara yang diharapkan dapat menjadi tazkirah buat kita bersama, teman-teman yang dikasihi Allah. Perkara yang pertama, muhasabah. Saya yakin kita semua telah menyediakan satu jadual harian yang komprehensif, yang lengkap, bertulis atau tidak bertulis, untuk memastikan usaha kita ataupun usaha yang kita berikan demi untuk memaksimalkan penghayatan Ramadan tahun ini. Semua orang pasti akan buat jadual lah sebelum masuk Ramadan lagi. Jadi pada kesempatan ini, ayolah kita melakukan proses muhasabah. Perkataan yang mungkin kita agak takut nak dengar, iaitu audit. Iaitu kita bersama mengaudit semula perancangan yang telah disusun. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengenal pasti kelemahan yang terdapat dalam semasa kita execute ataupun semasa kita melaksanakan perancangan yang dibuat. Persoalannya, adakah perancangan ataupun pelaksanaan perancangan yang dibuat untuk Ramadan tahun ini berjaya dicapai. Nahkum bizawahir, tadarus kita bagaimana, adakah kualiti tadarusnya menepati kehendak kita, qiyamnya bagaimana, adakah kita berjaya qiyam setiap malam, sahabat-sahabat dikasihi Allah. Itu yang pertama. Yang mana sudah tentu muhasabah ini tujuannya adalah untuk penambahbaikan pada tahun akan datang. Yang kedua, ad-doa. Ad-doa iaitu berdoa. Berdoa untuk apa? Iaitu berdoa agar amalan yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian riwayat menyebut bahawa salaful ummah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah berlalunya Ramadan yang telah mereka lalui ini selama 6 bulan lamanya, berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan yang telah mereka lakukan. Ayolah kita mengambil contoh kepada amalan yang begitu baik ini. Yang pentingnya berdoalah, sahabat-sahabat dikasihi Allah. Di samping itu, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini bertemu sekali lagi dengan Ramadan pada tahun hadapan. Bukan sekadar bertemu, tetapi sudah tentu kita ingin bertemu dengan Ramadan pada tahun hadapan dengan pertemuan yang jauh lebih berkualiti. Itu yang kedua, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, sidang pendengar yang dikasihi Allah. Kemudian yang ketiga, Syawal. Sudah tentulah seruannya, iaitu sambutan Syawal pada tahun ini. Kita menghadapi ataupun menghadapi keadaan ataupun suasana yang begitu berbeza dengan tahun-tahun yang lalu. Pada tahun ini kita berhadapan dengan tribulasi COVID-19. Berdasarkan perkeliling yang keluar daripada ulul amri kerajaan, pemerintah tidak dibenarkan
balik kampung dan sebagainya, rentas negeri ataupun sepadan yang tertentu. Namun dengan keterbatasan ini, sifat sebagai seorang Muslim mukmin yang sentiasa melihat positif dalam semua keadaan. Ayolah kita memaksimalkan dalam suasana yang kita ada ini, memaksimalkan ihya sunnah, menjadikan taujihah nabawiyah sebagai panduan asas dalam berinteraksi dengan hari yang penuh bahagia ini. Jangan kita lupa perkara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, mandi sunat Aidil Fitri, memakai pakaian yang cantik. Para ulama menyebut Rasulullah SAW bila masuk pada Aidil Fitri, memakai ataupun menyambut Aidil Fitri, memakai pakaian yang cantik yang ada bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi inilah ruang untuk kita memakai pakaian cantik kerana sunnah Rasulullah. Yang mungkin kita pakai cantik mungkin nak beraya nak berziarah dan sebagainya, tapi kali ini sahabat-sahabat dikasihi Allah dengan keadaan yang ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mungkin kita kerana tidak boleh berziarah, memaksimalkan ziarah itu, namun dengan teknologi yang ada, masih lagi kita boleh mendoakan kebaikan buat sahabat-sahabat, keluarga, ibu bapa dan sebagainya, dengan mengikut apa yang disebut oleh apa yang dilakukan oleh salaful ummah dengan mendoakan taqabbalallahu minna wa mink. Dan jangan lupa selepas pada Aidil Fitri ini puasa 6 sahabat-sahabat dikasihi Allah. Man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari daripada bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa setahun. Yang terakhir, iaitu yang keempat, al-istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berpesan, fastaqim kama umirt, hendaklah engkau istiqamah sebagaimana yang engkau telah diperintahkan. Kita hendakkan samarat kebaikan daripada bulan Ramadan ini berjaya kita teruskan di luar daripada Ramadan. Ada satu kata-kata, bi'sal qaumun la ya'rifun Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum ialah kaum yang tidak mengenali Allah kecuali pada bulan Ramadan. Teman-teman yang dikasihi Allah, diharapkan agar tazkirah ringkas ini memberi manfaat kepada semua, khususnya pada diri saya. Mohon maaf di atas kekasaran dan kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.